Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar sains tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk topik bab 4 ya. Bab 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, sila buka buku teks kamu. Okey, buku teks kamu bab 4 muka surat 50. Okey. Dalam ini sila sediakan buku nota. Okey, buku nota panjang. Tuliskan tarikh hari ini, hari Isnin. Okey, hari Isnin 22 hari bulan 2. Okey, 22 hari bulan 2. So, tulis macam ni ya. Isnin. Okey, Isnin 22 hari bulan 2. Okey, tahun 21. Okey. Kemudian dah tulis itu, tolong tuliskan bab. Okey, hari ni kita nak belajar bab apa? Hari ni kita nak belajar bab 4 teknologi hijau. Teknologi hijau. Salin saja nota yang ini. Teknologi hijau dalam melestarikan alam. Dah. Siap untuk tajuk hari ini. Hari ini punya tajuk. Kita hari ini akan belajar dua subtopik. So dalam bab ini, apa yang kita akan belajar? Apa yang kita akan belajar? Yang pertama, kamu akan belajar mengenai kelestarian alam sekitar. Kemudian kamu akan belajar mengenai sektor tenaga, pengurusan sisa dan air sisa, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan teknologi hijau dan kehidupan. Kita masuk yang pertama. Apa yang akan kamu belajar dalam kelestarian alam sekitar ini? Cikgu pergi kepada fokus kepada point sahaja ya. Teknologi hijau. Apa itu sebenarnya teknologi hijau? So teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Maksudnya sekarang ni kita nak memelihara. Bagaimana kita nak memelihara alam sekitar? Memelihara alam sekitar supaya daripada kesan-kesan negatif yang dibuat oleh aktiviti manusia. Sekarang ni kalau kamu tengok dekat hutan-hutan dekat Malaysia ni pun, banyak hutan-hutan simpan. Itu hutan simpan tak apa, dia terpelihara. Tetapi kalau hutan-hutan, kalau kamu tengok dekat highway, hutan-hutan yang tepi-tepi jalan tu kebanyakan dah dipotong. Dah pokok-pokok dah dipotong. Yang mana bukit-bukit pun sama juga dah ditarah. Kebanyakan tersebut dia akan membawa kesan negatif kepada alam sekitar. Akibat daripada aktiviti manusia. Kemudian, yang ini kamu salin ya, maksud teknologi hijau. Maksud teknologi hijau. Kemudian, apakah kepentingan untuk kamu belajar mengenai teknologi hijau? Yang pertama, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Sekarang kamu nak belajar bagaimana untuk kita atasi, kita nak kurangkan, kemusnahan alam sekitar yang telah dilakukan oleh manusia akibat daripada aktiviti yang dilakukan. Kemudian kita dapat mengurangkan pengeluaran karbon. Mengurangkan pengeluaran karbon, yang mana pengeluaran karbon yang banyak pun akan mengganggu sistem alam sekitar. Meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Kalau contohnya, pokok-pokok dah ditebang. Bila pokok dah ditebang, pokok-pokok akan melakukan proses apa? Fotosintesis. Dia akan menghasilkan oksigen. So, oksigen itu akan dibekalkan kepada manusia. So, manusia bila dah kuranglah, berkuranglah pokok-pokok dekat alam sekitar kita ni. So, apa yang terjadi? So, manusia pun tak dapat, kuranglah oksigen yang dihasilkan. Bukan sahaja itu, banyak juga efek, kesan kepada alam sekitar kita. Nanti kita akan tengok satu persatu. Dan menjimatkan penggunaan sumber asli negara. Contohnya penggunaan petroleum. Kalau petroleum,
kalau kita cari gali dia, semakin hari semakin akan habis. Okay, dia akan habis, dia tidak akan bertambah, dia akan semakin berkurang. So, bagaimana kita nak memastikan sumber asli ini tetap kekal, tak terlalu penggunaan tak terlalu banyak sangat, so kita kena menggunakan alternatif tenaga yang lain. Okay, so nanti kita akan tengok one by one. Okay, kemudian nota tadi cikgu cakap apa? Maksud teknologi hijau. Okay, kamu tulis dekat situ maksud teknologi hijau yang ini, salian yang ini. Okay, kepentingan, kemudian kepentingan. Okay, kepentingannya kamu buatlah dalam bentuk my map. Okay, contohnya macam ini cikgu buat. Okay, kepentingan, buat bubble. Okay, kepentingan. Kenapa tulisan hari ni macam sengit je ya? Kepentingan. Okay, kepentingan. Okay, kamu tulis satu ada 4 kan? Kamu buat 1, 2, 3, 4. Yang salin mana cikgu? Salin yang ini. 1, 2, 3, 4. Okay, dah. Dah siap, okey. Sebab itu cikgu kata, bila ada kerja, tolong pastikan buku nota kamu disediakan. Okey, kemudian, okey, dalam teknologi hijau ni juga ada 4 tonggak. Okey, soalan ini pun selalu juga dikeluar. Okey, 4 tonggak. Apakah tonggak dasar teknologi hijau? Okey, yang pertama, tenaga. Okey, tenaga ni dapat mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Bukan semata-mata hanya satu sumber tenaga sahaja kamu gunakan. Contoh, takkanlah semata-mata sumber tenaga elektrik sahaja. So, kamu akan menggunakan tenaga yang lain. Contohnya macam tenaga solar. Tenaga solar tu apa? Tenaga daripada cahaya matahari. Okay, alam sekitar. Okay, alam sekitar kita kena meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Okay, kita nak meminimumkan kesan yang buruk kepada alam sekitar kita. Okay, kemudian ekonomi. Kita nak menambahkan ekonomi kita dengan penggunaan teknologi. Sosial. Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. So, 4 tonggak ini kamu buat macam ini. Okay, 4 tonggak dasar teknologi hijau. Tonggak dasar teknologi hijau. Okay. Kamu tak payah salin yang ini. Kamu hanya salin yang dia punya key point saja. Okay. Contoh yang pertama adalah tadi apa? Tenaga. Okay. Tenaga. Alam sekitar, ekonomi. Kalau masa kamu dengar saya punya video ni, kalau kamu lambat ke salin, kamu pause saja. Pause saja. Yang keempat tadi apa? Sosial. Yang bawah tu tak payah salin. Yang kamu tahu tonggak dasar tenaga kerja ada 4. Tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial. Okey, kemudian, okey, jika kita lihat ya, 4 tonggak tersebut, okey, kat sini jelas yang kita nampak bahawa okey, teknologi hijau ini dia menekankan aspek kecekapan tenaga. Okey, kat sini kalau kamu ingat masa tingkatan 3 sains kamu pernah belajar ya, tingkatan 3 sains kamu pernah belajar yang mana apa tu kecekapan tenaga? Okey, kecekapan tenaga adalah penggunaan tenaga yang paling kurang. Yang mana bila kamu jalankan sesuatu kerja tu, okey, tanpa menjejaskan keselesaan. Okey. Bila kecekapan tenaga ini diutamakan, so kita dapatlah menjimatkan sumber tenaga. Ekonomi kita dapat dikukuhkan dan dan sisa buangan dapat ditukarkan kepada bentuk tenaga yang boleh dibahuri. Okey. Kemudian okey, Malaysia. Okey, pernah tak tengok lambang ni? Kalau dekat mana? Dekat alat-alat elektrik kan. Okay, kenapa? So, ini kalau ada 5 star maksudnya dia cekap tenaga. Dia menggunakan tenaga yang paling minimum untuk menjalankan bahan alat tersebut. Okay, label ni dia melambangkan kecekapan bagi kelengkapan barang elektrik. Okay. Indeks bangunan hijau, Green Building Index, yang mana dia menyokong kepada kempen teknologi cekap tenaga, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar, kempen kesedaran terhadap penggunaan melalui amalan penjimatan tenaga. Okey. So, ini adalah sektor-sektor dalam teknologi hijau. Yang pertama, dia memfokuskan
sektor tenaga. Okay, nanti kita akan belajar setiap sektor ini kita akan masuk. Okay, cikgu hanya go through sahaja. So, yang pertama sektor tenaga. Kita nak fokuskan yang mana kita nak menggunakan alternatif. Okay, alternatif sumber tenaga alternatif yang lain. Contohnya hidroelektrik, solar dan angin. Selain daripada kita gunakan tenaga elektrik. Okay, kemudian sektor pertanian. Okay, ini pun kita akan masuk nanti. Sektor pertanian dan perhutanan. Okay, dekat sini dia nak fokuskan. Fokuskan apa? Pengawalan kadar karbon dioksida ke dalam udara. Kita nak kurangkan. Okay, kalau apa kesannya gas karbon dioksida dekat udara kalau banyak? Dia akan menyebabkan greenhouse effect, kesan rumah hijau, bumi kita menjadi panas. Okay, sektor ini juga dia menekankan penjagaan nutrien tanah. Kita di sini kita nak mengamalkan bagaimana tanah ini sentiasa subur bila kita tanam apa-apa pun tumbuhan. Okey, sektor pengangkutan. Kita nak gunakan sektor tenaga yang cekal. Yang mana kita nak menambah baikkan prasarana pengangkutan. Apa tu prasarana? Kita nak pakai, kita tak nak tenaga yang kan selalunya kalau kenderaan sekarang dia akan menghasilkan gas. Okay, asap-asap daripada kereta, lori, motor dia akan menghasilkan gas ataupun asap. Okay, asap tersebut tidak baik untuk alam sekitar kita. So kita nak pengangkutan yang bersih. Okay, yang mana dia menggunakan bahan bakar yang bersih. Okay, kat sini kamu kebanyakan digalakkan menggunakan pengangkutan awam. Contohnya bas ke, LRT ke, okay. Kemudian pengurusan sisa dan air sisa. Contohnya, okay, bahan-bahan sampah-sampah yang kamu dah hasilkan, macam mana kamu nak, bagaimana kamu nak buang, macam mana kamu nak lupuskan. So di sini kita akan belajar bagaimana cara kita nak menjaga alam sekitar dari segi pembuangan. Pembuangan sisa tu maksudnya sampah. Sisa air kumbahan. Bagaimana kita nak mengendalikan dia. Sama ada kita boleh menjadikan dia sebagai baja kompas. Kemudian sektor apa lagi? Sektor bangunan. Dekat sini kita boleh gunakan bangunan berunsurkan bangunan hijau. Contohnya bangunan Berlian ni, dekat mana dia adalah ibu pejabat Suruhjaya ni, kamu nampak ya, tenaga yang menekankan aspek penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar, bangunan dan penggunaan bahan hijau. Dan air yang cekap. Pengurusan sisa dan pempejahan yang cekap. Kalau kau tak percaya, kamu boleh scan QR code dekat sini. Kemudian sektor perindustrian dan pembuatan. Saya berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi menguruskan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Hujan asid. Kat sini kadang-kadang ya, bukan kadang, kebanyakan lah kilang-kilang sekarang dia akan menghasilkan gas ataupun asap-asap yang banyak. Dia tak menjaga alam sekitar. So bagaimana kita nak menghasilkan kecekapan tenaga dari segi pengurusan tenaga. Kita nak kurangkan jerebu, kesan rumah hijau dan hujan asid. Last sekali adalah sektor komunikasi dan maklumat. Yang mana sektor ini dia fokus kepada pengamalan teknologi dari segi pembuatan, reka bentuk dan penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Macam mana? Benda-benda komputer yang dah lama-lama tu macam mana kita nak lupuskan? Sebabnya kalau bukan lupuskan secara baik, dia akan boleh membawa bahaya kepada alam sekitar kita, sebab dia bukan bahan yang terbiodegradasi ataupun mudah dilupuskan. So, dekat situ sektor-sektor ini kamu boleh buat macam ini. Kamu buat dalam bentuk mind map. Tadi dah warna tu, kita buat ini. So, sektor teknologi hijau. Sektor teknologi hijau. Salin ya. Semua orang salin. Buat bentuk mind map. Ataupun kamu nak bentuk awan. Yang pertama, tenaga. Yang kedua tadi apa yang kamu belajar tadi? Sektor pertanian dan perhutanan. Pertanian dan perhutanan. Ada berapa banyak sektor tadi? Salin.
Cikgu nak salin ke dalam ni? Tak payah. Kamu ambil dia punya tajuk utama sahaja. Sektor pengangkutan. Ini adalah pengangkutan. Okey, lagi apa tadi? Sektor pengangkutan, lagi bangunan perindustrian. Okey, bangunan perindustrian. Perindustrian dan perhutanan kan? Dan pembuatan. Dah je perhutanan. Dan pembuatan. Okey, last kali tadi teknologi maklumat TMK. Okey, teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi. Okey, semua orang salin ya. Maklumat dan komunikasi. Okey. So dah salin yang ini, semua ini. Okey, kemudian jom kita buat praktis formatif 4.1. Okey, yang ini kamu boleh buat semasa tutorial nanti. So sambil tu kita boleh buat sikit ya. Okey, kita buat. Tak payah salin soalan. Okey, tulis sama cikgu. Praktis formatif. Okey, 4.1. 4.1. Okey, dah sedia? Okey. Jom kita jawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia cakap, apakah yang dimaksudkan? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Okay, apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? So, tadi kita tengok nota yang muka surat 51 tadi. Apa maksud dia? Okey, so maksudnya adalah salin ya, pembangunan dan kamu ambil je saja tu tadi. Cikgu tolong buatkan sikit ya. Pembangunan dan apa cikgu buat ni? Mati. Poin satu. Pembangunan dan aplikasi produk peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Okay. Serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti siapa? Aktiviti manusia. Okey. Cikgu salin kat mana tadi? Cikgu salin daripada buku teks juga. Okey, soalan kedua. Dia kata, apakah kepentingan kecekapan tenaga? So, dia nak minta dua. So, kita bagi pertama dapat menjimatkan apa tadi? Menjimatkan penggunaan tenaga. Okey, yang kedua dapat mengukuhkan ekonomi. Mengukuhkan ekonomi. Okey, yang ini cikgu dapat kat mana? Cikgu dapat yang tadi. Yang pertama tadi tujuan teknologi hijau. Okey, nyatakan sektor-sektor. So nombor 3 tadi kamu nyatakanlah sektor-sektor. So kamu buat 2 jadilah. Okey, sektor tenaga, sektor bangunan dan lain-lain. Ada berapa tadi? Ada lebih kurang ada 7. Okey, dah siap. Praktis formatif 4.1 kita dah siap. Okey, dah siap dah. Okey. Kemudian
Okey, kemudian adalah sektor tenaga. Yang pertama, kita nak pergi contoh kepada sektor tenaga yang cikgu cakap tadi. Okey, dekat sini, okey, sektor tenaga ini dia berkaitan dengan isu sosio-saintifik. Yang mana isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okey, yang ini adalah masalahnya. Okey, yang ini kamu salin. Okey, kemudian apa isu-isu dia? So, pemanasan global, pencemaran udara, penebangan hutan, pembuangan sisa tidak terancang dan pencemaran air. So, dekat sini kamu boleh buatkan nota. Cikgu nak lukis ke? Tak perlu. Okey, tak perlu. So, kamu hanya tuliskan ini adalah isu sosio-saintifik. Okay, isu sosio-saintifik. Okay, ini adalah contoh isu sosio-saintifik. Yang mana, okay, selalunya untuk sektor tenaga ni, okay, isu sosio-saintifik ni, okay, contohnya sebagai penggunaan sumber tenaga yang tidak boleh diberi. Contohnya petroleum ke, arang batu ke, gas asli ni tak kita, kalau kita guna dia akan habis. Dia tidak akan bertambah-bertambah. Okay, so dia dekat sini, okay. So bagaimana keadaan sini, bagaimana kita nak mengatasi masalah benda yang apa tu, penggunaan tenaga yang dah semakin habis. Okey, kemudian pembakaran super bahan api fosil ini pun adalah satu isu dia. Okey, yang mana isu ini dia akan menghasilkan gas rumah hijau. Apa contoh gas rumah hijau? Okey, yang pertama karbon dioksida. Okey, yang menyebabkan pemanasan global. Okey, kemudian kesan pembakaran bahan api fosil juga. Dia akan menyebabkan apa? Perubahan suhu ekstrim. Kan sekarang ni kalau kamu perasan hujan pun jarang kan? Panas sangat. So itu adalah perubahan iklim yang berlaku. Okey, kemarau, okey, macam kemarau yang panjang dan pelbagai lagi bencana alam. Okey, dekat sini macam mana kita nak menangani isu sosio-saintifik dari segi sektor tenaga. Okey, so kalau kita lainlah kita menggunakan selain daripada petroleum, gas asli tadi, kita gunakan sumber tenaga angin. Okey, untuk menggantikan bahan api fosil. Bahan api fosil pun tak baik juga untuk kita punya alam sekitar. Dia akan menghasilkan gas rumah hijau. Okey, sumber tenaga hidro. Tenaga hidro ni kita menggunakan tenaga air. Okey, yang mana kita nak menjanakan tenaga elektrik. Okey, kemudian sumber tenaga solar. Okey, nampak tak solar? Matahari. Okey, sekarang ni kalau kat Malaysia pun matahari kita cukup. So, kita boleh gunakan tenaga solar. Tapi panel dia terlalu mahal sikit lah. Okey. Okey, dekat sini kemudian kita menggunakan sumber tenaga geoterma. Okey, geoterma ini adalah sumber tenaga alternatif yang mana penggunaan bahan api apa tu? Penggunaan alternatif daripada selain daripada bahan api fosil. Okey, tapi yang ini berdasarkan kepada kalau orang tu ada negara dia kawasan dia ada air panas lah. Okey, air panas tersebut dia akan keluarkan untuk menjadikan tenaga menggantikan untuk menghasilkan tenaga air sejuk. Okey, itu adalah sumber tenaga solar, tenaga geoterma, tadi cikgu cakap tenaga hidro dan tenaga angin. Okey. So dekat sini, okey dah siap. Praktis formatif 4.2. Cikgu apa nak salin dalam buku nota ini? Okey, kamu hanya salin sumber tenaga hidro. Okey, yang ini adalah kita panggil aplikasi. Okey, bagaimana nak digunakan, nak dibekalkan. Okey, sumber tenaga untuk sektor tenaga ini. Okey, kamu tulis sektor tenaga. Okey, sektor tenaga. Ini nota dia sikit saja. Kamu buat sektor tenaga, apa yang perlu kamu buat? Kamu gunakan sumber tenaga. Sumber tenaga apa tadi cikgu kata? Angin. Okay, angin. Okay, jangan buat banyak-banyak. Kita jangan pening kepala. Okay. Tenaga apa tadi cikgu kata? Hydro. Okay, sumber tenaga hydro. Ini adalah sumber tenaga. Okay, sumber tenaga hydro. Hydro tadi apa? Air. Okay, kemudian tenaga apa lagi? Kita ada tenaga solar. Betul? Tenaga solar dan geoterma. Tenaga solar dan geoterma. Okay, tenaga solar. Solar. Sumber
tenaga solar. Salin ya, macam cikgu salin ya. Yang kemudian sumber tenaga geoterma. Geoterma ni selalunya dekat kawasan apa ni? Gunung berapi. Yang mana dia ada tenaga daripada bawah tanah lah. Okey, kemudian kita pergi kepada last. Okay, yang ini sila buat dalam semasa um, tutorial nanti ya. So, practice. Salin sekali dalam buku nota. Okay, 4.2. Okay, soalan nombor 1. Nyatakan 3 isu sosial saintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga. So, apa dia? Tadi apa? Kalau kamu perasan tadi, cikgu cakap tadi, peningkatan bahan api fosil. Okay, peningkatan, kita kalau boleh kita nak kurangkan pembakaran bahan api fosil. Peningkatan penggunaan bahan api fosil. Sebab bahan api fosil ni dia akan menghasilkan gas yang tidak sepatutnya ada dekat udara kita. Gas karbon dioksida yang boleh membuatkan kita punya bumi kita menjadi greenhouse effect. Tenaga apa tu namanya, panas, global warming. Okay. So selain daripada itu tadi apa? Berlaku perubahan iklim. Saya harap kamu buat ya. Kalau ada masalah tolong bagi tahu saya. Yang ekstrim yang tadi cikgu ada buat tadi. Okay, yang ketiga, peningkatan gas rumah hijau. Okay, gas rumah hijau ni lah yang kita kata tadi, kesan rumah hijau. Okay, yang mana menyebabkan bumi kita menjadi panas ya. Okay, nombor 2, langkah. So, langkah dia kamu apa? Mengamalkan kecekapan tenaga. Okay, cikgu pakai pen lain. Kita nak buat macam mana? Apa langkah yang perlu kita ambil? Kita buat apa? Selalu kita buat kempen. Kamu tak payah fikir banyak. Buat kempen je. Kempen amalan kecekapan tenaga. Okay. Lah. Ataupun kamu kata, kamu cakap mengamalkan dan melaksanakan teknologi hijau. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kita ada 2 tadi. Praktik formatif 4.2 dan praktik formatif 4.1. Okay, 2 subtopik saja dalam masa 30 minit. Okay, bagus. So, sekarang ni cikgu nak kamu semua, siapa yang dah beli buku kerja? Siapa yang dah beli buku kerja? Okay, sila tengok balik. Okay, buku kerja kamu tu tadi. Okay, kamu tengok buku kerja kamu. Muka surat, saya rasa saya tak expect budak pelajar ada yang beli semua. So, saya harap kamu semua untuk masa tutorial nanti, tolong tengok teknologi hijau dan kehidupan. Okay, muka surat 30. Okay, muka surat 30, 31. Sekejap lagi, cikgu akan bagikan apakah yang kena buat. Okay, so kita tengok kepada muka surat. Kita sampai sektor tenaga tadi kan. So, sektor tenaga, isu sektor tenaga. So, sehingga muka surat, 32. Okay, muka surat 32 nanti cikgu akan bagi bagaimana nak buat masa tutorial sekejap lagi. Okay, so jumpa lagi untuk lain hari. Sekejap lagi kita punya kelas 8.30, 9.30, 9.30, 10.30 ya. Okay, kelas kita. Okay, so jumpa lagi untuk lain hari. So kita sila siapkan buku kerja dan buku nota dan hantar ke sekolah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.